Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sita binti Muhammad Rosdi, nombor metrik 20140301. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu saya dalam subjek KPK 206317, iaitu penyaringan kanak-kanak istimewa. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Encik Muhammad Saifullah bin Mamat, kerana banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan. Tak lupa juga kepada keluarga saya yang selalu memberi sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Seperti yang anda semua lihat dalam video tersebut, merupakan seorang kanak-kanak istimewa yang menghidap sindrom Down. Mari saya terangkan lebih jelas tentang kanak-kanak istimewa dan sindrom Down. Seterusnya ialah pengenalan kepada kanak-kanak istimewa. Kanak-kanak istimewa adalah sebahagian daripada mereka yang tergolong dalam kumpulan orang kelainan upaya OKU, iaitu seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sama ada dari segi fizikal atau mental dan berlaku sama ada sejak dilahirkan ataupun selepas dilahirkan. Terdapat beberapa kategori orang kurang upaya. Yang pertama ialah kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya fizikal, cerebral palsy, masalah pembelajaran, dan yang terakhir ialah lain-lain menurut diagnosis perubatan yang merangkumi semua masalah kurang upaya. Seterusnya, mari kita beralih kepada maksud Down Syndrome. Sindrom Down atau Down Syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fizik yang khas. Sebahagian pengidap sindrom Down ini dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebahagian yang lain pula boleh mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Down syndrome ini juga merupakan kelainan genetik yang agak kerap terjadi. Data WHO telah membuat purata sekitar 3,000 hingga 5,000 bayi yang lahir dengan keadaan seperti ini setiap tahun. Dengan penjagaan yang rapi, penghidap penyakit ini dapat hidup dengan sihat dan mampu menjalani aktiviti harian dengan sendiri. Seterusnya ialah gejala sindrom Down. Pengidap sindrom Down memiliki beberapa gejala yang boleh dikenal pasti. Antaranya ialah mempunyai ukuran kepala yang lebih, bahagian belakang kepala mendatar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga kecil atau tidak normal. Seterusnya, kita beralih pula kepada penyebab dan faktor Down syndrome. Penyebab Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nombor 21. Kromosom yang berlebihan inilah yang menyebabkan gangguan fizik dan kecerdasan terhadap kanak-kanak. Faktor: ibu yang hamil itu sudah agak berumur. Anak yang lahir daripada wanita berusia 35 tahun ke atas lebih mudah untuk mengalami sindrom Down. Risiko juga akan lebih tinggi jika ayahnya berusia 40 ke atas. Mempunyai baka Down syndrome. Memiliki ahli keluarga yang menghidap penyakit Down syndrome boleh meningkatkan risiko untuk memiliki anak yang akan mengidap penyakit yang sama. Hal ini juga tidak mustahil hanya berlaku kepada seorang anak sahaja. Cara membantu perkembangan kanak-kanak Down syndrome. Yang pertama ialah sentiasa bercakap dengan anak. Ianya membolehkan kanak-kanak petah bercakap, membolehkan kemahiran bercakap anak-anak semakin baik. Yang kedua ialah membuat jadual rutin harian supaya mereka merasakan diri mereka sama macam kanak-kanak yang lain, supaya mereka tidak rasa sunyi dan merasakan dirinya berbeza berbanding kanak-kanak yang lain. Yang ketiga ialah memberi sokongan kepada anak-anak.
membantu mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu lakukannya sendiri seperti menyusun puzzle dan sebagainya. Yang keempat ialah jangan memarahi mereka jika melakukan kesalahan. Terangkan kepada anak tentang kesalahannya dan bantu mereka untuk memperbetulkannya dengan menunjukkannya dengan lemah lembut. Seterusnya, cara mencegah sindrom Down di peringkat awal. Para ibu bapa sememangnya tidak digalakkan untuk mengandung setelah usia mereka mencecah atau melebihi 35 tahun. Jika seseorang ibu yang pernah mengalami masalah keguguran atau pernah melahirkan anak yang cacat, mereka hendaklah merujuk kepada doktor atau pakar. Ibu-ibu yang mengandung kini boleh menjalani ujian untuk mengesan gejala sindrom Down. Kaedah ujian ini boleh dilakukan dalam tempoh yang terdekat iaitu 3 bulan pertama kehamilan. Penutup bagi keterangan saya tentang Down syndrome ini ialah sindrom Down merupakan satu keadaan kesukaran bagi kanak-kanak untuk menjalani kehidupan seperti kanak-kanak normal. Mereka ini mengalami kecacatan sama ada dari segi fizikal maupun mental. Ini tidak bererti mereka terpinggir daripada masyarakat kerana pelbagai pembentukan pendidikan telah dirangka untuk membantu mereka menjalani kehidupan biasa. Kanak-kanak sindrom Down mampu menguruskan kehidupan mereka dengan baik dalam bimbingan daripada luar. Dalam konteks pembelajaran pula, mereka ini memerlukan bimbingan khusus dan tidak boleh ditempatkan dalam kanak-kanak normal. Bimbingan yang berterusan kepada mereka mampu untuk membantu mereka menjalani kehidupan normal seperti kanak-kanak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sita binti Muhammad Rosdi, nombor matrik 20140301. Kesimpulan saya ingin memberi nasihat kepada ibu bapa di luar sana yang memiliki anak sindrom Down. Kepada ibu bapa di luar sana yang memiliki anak-anak istimewa ini, janganlah kita mudah putus asa dan cepat beremosi. Sebaliknya, ibu bapa semua harus bersyukur kerana memiliki anak yang istimewa ini. Ini kerana anak adalah anugerah dan rezeki daripada Allah. Oleh itu, lindungilah mereka dan jagalah mereka supaya anak istimewa ini juga mampu untuk menjalani kehidupan yang normal seperti kanak-kanak yang lain. Terima kasih.